Tahukah saudara, terdapat lebih 300 laman web khusus buat homoseksual Muslim. Tujuan mereka untuk memberi sokongan dan ruang untuk berhubung. Malah kebanyakan laman ini mengesyorkan gaya hidup homoseksual tidak semestinya bertentangan dengan Islam. Semalam, Majlis Kebangsaan Gereja Singapura telah pun menyatakan pendirian mereka yang melarang hubungan sejenis. Bagaimana pula pandangan Islam? Ikuti laporan kedua Mazlina Mazlan. Walaupun yakin dengan pilihan untuk mengamalkan gaya hidup homoseksual, kedua-dua Zack dan Helmi mengaku mereka sering dilanda konflik tentang identiti masing-masing. Pertama, mengenai keluarga. Mereka tidak mahu mengecilkan hati anggota keluarga yang tidak dapat menerima gaya hidup mereka. Kedua, agama Islam. Mereka berdua mengaku masih kuat mengamalkan tuntutan agama. Saya rasa saya hidup dalam dua dunia, menuruti keluarga dan mengikuti kemampuan saya. Dua dunia berbeza. Tetapi dalam dua dunia berbeza, saya dapat achieve one common goal, kebahagiaan keluarga. Itu yang paling important. Kalau mereka tak memberi saya sokongan dan menerima kenyataan ini, saya tidak akan rasa begitu tenang sekarang. Saya pun tak nak menonjolkan kenyataan yang saya seorang lesbian, pasal saya tahu mungkin ia akan konform punya lah, hati mesti berkecai. Tapi sebagai seorang Muslim, rukun Islam 5 perkara, 4 perkara saya dah lakukan. Cuma hanya yang satu je tu untuk ke tanah suci. Bukannya hati tak terbuka, cuma mungkin belum masanya. Tapi Islam tegas melarang hubungan homoseksual. Menurut penolong mufti dan ketua pejabat mufti Majlis Ugama Islam Singapura, Ustaz Patris Bakaram. Tidak ada ulama pun yang bercanggah ataupun mempunyai pandangan yang berbeza tentang haramnya perkara tersebut. Tidak ada pilihan yang kedua, tidak ada pilihan yang ketiga. Fitrah seorang lelaki ialah mempunyai kecenderungan kepada wanita. Begitu sebaliknya wanita terhadap lelaki. Malah setiap orang daripada mereka dikurniakan keupayaan serta alat jasmani yang tertentu, di mana hubungan seksualiti itu secara fitrahnya ialah untuk menghasilkan zuriat, untuk mengembangbiakkan keturunan manusia secara sah dalam keadaan yang murni. Tetapi apabila hubungan seksualiti itu ataupun hubungan jenis tadi berlaku dalam suasana tidak mampu melahirkan zuriat, maka dalam pandangan Islam dianggap sebagai sesuatu yang melanggar fitrah, sesuatu yang tidak dapat diterima, kerana Allah Ta'ala telah menjelaskan bahawa kejadian asal yang ditetapkan oleh Allah itu tidak boleh diadakan perubahan ataupun pertukarannya. Sungguh pun begitu, beliau menambah, masyarakat tidak boleh mencemooh golongan ini. Rasulullah SAW tidak mengajar kita, bila ada seorang sahabat, seorang saudara yang mungkin terkeliru, yang mungkin tersilap dalam buat keputusan dalam kehidupan dia, melakukan sedikit kesilapan, Nabi tidak pernah mengajar kita untuk mencemuh. Jadi saya lihat satu perkara yang sama juga dengan golongan yang punya kecenderungan homoseksualiti seperti ini. Dalam Islam melihat fitrah mereka telah tercemar, dan dalam Islam melihat itu sebagai satu penyakit yang harus disembuhkan, diobati. Jadi peranan kita bersama, tanggungjawab kita bersama. Jadi kita harus mengambil jalan tengah. Ekstrim yang pertama dalam bentuk mencaci mereka tidak boleh. Ekstrim yang kedua pula ialah kita ini terus melepaskan tangan. Maknanya apa nak jadi, jadilah. Itu pilihan dia, itu keinginan diri dia sendiri. Itu juga tidak merupakan satu sokongan yang dianjurkan dalam agama kita. Dr. Francis Ngui berkata, pendekatan yang bertimbang rasa adalah membantu mereka yang kebingungan tentang keseksualan masing-masing. For many of them, they feel quite lost where to turn to. Most of the time, the focus on helping these individuals would be to gradually get the support of the family. Go through with them what are the advantages and disadvantages. Whether it's advantages from the society level, from the family point of view, from the religious point of view, and then help them to prioritize what they really want and make the decision, and after they make the decision to take responsibility for that decision. Lantas lebih banyak badan-badan Melayu Islam perlu tampil untuk memainkan peranan lebih aktif dalam membantu golongan gay ini.
Ini kerana ketika ini hanya 3 pertubuhan sahaja, iaitu Division Al-Hijrah AMP, Pusat Khidmat Keluarga PPIS Mendaki dan Kelab Mawadah yang menjalankan khidmat kaunseling dan memberikan motivasi kepada golongan tersebut. Namun apa yang pasti, ini adalah trend semasa yang dibawa bersama globalisasi yang melanda negara-negara maju. Menurut tinjauan Universiti Carnegie Mellon di Amerika Syarikat tahun lalu, negara yang maju ekonominya memberi keutamaan kepada 3 faktor: teknologi, bakat dan toleransi. Dalam soal toleransi, kajian itu berkata bahawa jika sebuah negara itu toleran terhadap wujudnya kumpulan gay, maka ia toleran terhadap apa jua jenis manusia. Mereka yang kami temui juga akur. Sikap terbuka kepada kepelbagaian ini mungkin kunci penakatan negara sekecil Singapura. Sikap terbuka itu pulang pada pihak perusahaan yang untuk menerima mereka. Kalau mereka boleh dapat mengawal diri mereka, walaupun diorang seorang gay yang sekarang dapat kata orang tu diterima, rasa saya itu tidak jadi masalah lah. Kalau nak demokrasi, ya kebaikan. Orang nak pakai tudung, orang nak belajar, orang nak apa, itu yang harus diberi kelonggaran. You're bringing up your kids, you have to instill in them a good sense of decision making and let them experience it for themselves, and if they have that good foundation, they will make the right decisions. You can't shelter them forever because it is a global world. Kita lihat dari trend globalisasi di mana setiap individu itu diberikan mempunyai hak untuk memilih cara hidup mereka sendiri dan aktiviti yang mereka senangi, asalkan tidak melanggar hak kepentingan orang lain, kehormatan orang lain dan juga kepentingan masyarakat. Jadi kalau dalam isu-isu atau perubahan ini tidak menjejas dalam kepentingan masyarakat, jadi mungkin sudah waktunya untuk kita lebih terbuka. Jadi bagaimanakah masyarakat Melayu Islam harus berdepan dengan cabaran-cabaran yang dibawa bersama globalisasi, tapi pada masa yang sama mengekalkan nilai-nilai murni Islam dan bangsa Melayu? Kita sebagai manusia yang hidup dalam satu zaman dengan perubahan yang begitu pesat, kita punya pilihan. Sama ada untuk mengasingkan diri, kita ada pilihan juga sama ada untuk melawan arus, ataupun ketiga, kita mencari ruang-ruang untuk lebih membangunkan kehidupan kita. Dengan mengasingkan diri bukan satu pilihan yang bijak. Kita akan dianggap sebagai masyarakat yang tidak dapat menyahut cabaran. Kita akan dianggap sebagai satu masyarakat yang tidak berani untuk memberikan sumbangan seperti yang saya katakan tadi. Pilihan yang kedua juga bukanlah satu pilihan yang bijak. Untuk kita terus bertahan dengan tegas, dengan ataupun lebih tepat dengan kasar, cuba menghalang semua perubahan yang ada, sebab akhirnya kita akan kalah, akhirnya kita akan penat dalam usaha kita sendiri. Tetapi pilihan yang sepatutnya kita ambil ialah bahawa kita mencari ruang dan kita cuba mengubah perubahan yang ada ke arah yang lebih positif.